meneruskan ceramah kita pada malam ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan. Yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Cik Jah, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian. Kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia lah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, dan mudah-mudahan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah memberi kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah setengah jam dulu, kemudian selebihnya menjawab soalan. Soalan depan saya ini ada lebih kurang 50 soalan dah. Siapa yang nak tulis lagi boleh tulis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alul jamra wal yastakilla minhu aw yastaksir atau kama qala, rawahu Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang meminta akan harta manusia kerana membanyak-banyakkannya, sungguhnya dia telah meminta api neraka. Maka sedikitkanlah daripada api neraka itu atau banyakkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila disebut hadis yang berupa ucapan seperti yang kita dengar tadi, maka dia adalah perkataan yang paling benar. Kerana maksud hadis itu ialah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. Perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada ucapan atau perbuatan atau sifat ataupun kebenaran. Siapakah Nabi? Nabi ini Rasulullah, yakni wakil Allah. Siapa yang melantik Nabi menjadi Nabi? Yang melantik Nabi menjadi Nabi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah daripada salah dan silap, maka maha suci Allah daripada tersilap melantik seorang Nabi. Apabila mustahil wakil yang dilantik oleh Allah sebagai Nabi, maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah yang benar, sebenar-benarnya belaka. Allah berfirman di dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi utusan Allah itu bercakap ikut nafsu. Semua yang dicakapkan oleh Nabi itu hanyalah wahyu daripada Allah belaka. Nabi ini manusia biasa yang tidak biasa seperti kita. Manusia kerana dia bukan jin, bukan malaikat dan bukan Tuhan, tetapi luar biasa, tidak seperti kita kerana Nabi ini maksum. Jadi kalau ada orang kata Nabi sama macam kita pada keseluruhan, itu salah. Maksud Nabi itu manusia biasa ialah bukan jin, bukan malaikat, bukan Tuhan, tapi bukan biasa, sebenarnya luar biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Dalam surah Al-Kahfi
katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu yang engkar mereka itu kepadamu dan yang beriman kepadamu, hanya sahaja aku ini adalah manusia. Bashar maknanya manusia, mislukum seumpama kamu, tapi bukan pada keseluruhan, iaitu pada a'radul basyariyah, pada perangai dan tabiat manusia saja. Adapun lebih daripada itu, maka Nabi adalah luar biasa. Alamat luar biasa itu ialah ayat yang datang kemudian, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan oleh Allah kepada aku. Adapun kita manusia biasa tidak menerima wahyu. Adapun Nabi, para Rasul menerima wahyu. Maka yang menerima wahyu itu bukan manusia biasa. Siapa yang menolak perkataan Nabi adalah sama dengan menolak perkataan Allah. Sekarang ada satu mazhab baru yang kufur, yang tidak dikira Islam, iaitu dipanggil mazhab Quraniyun. Mazhab nak ikut ayat Quran saja, tak mau ikut hadis. Kerana manusia, hadis itu Nabi itu manusia macam kita, boleh salah, boleh silap, boleh benar, boleh pelawak, boleh betul, boleh ngecek. Dia nak pakai Quran saja. Sebenarnya dia nak buang dengan Quran sekaligus, tapi dia bersandar dengan Al-Quran saja untuk mengabui mata masyarakat jahiliah. Kerana bila kita buang hadis, maka kita buanglah Al-Quran. Kerana Quran itu datang kepada kita 114 surah, daripada surah yang pertama sampai surah yang terakhir, semua daripada Nabi. Tidak ada satu ayat yang datang daripada sahabat. Nabi tak sedang terima ayat tu, sahabat terima, tak ada. Semua ayat, semua huruf, semua surah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dalam hadis ini. Man sa'alan nasa amwalahum takassura, barang siapa yang meminta akan harta daripada manusia atau harta manusia, takassuran, bukan kerana dia tidak ada harta, bukan kerana darurah, bukan kerana kelaparan, dia minta juga, dia nak juga. Wa innama yas'alul jamra, maka hanya sahaja, kalau kita mengaji balaghah, innama ni panggil adatu hasrin, mana tidak ada makna lain lagi. Sungguhnya maknanya dia telah meminta api neraka. Maka walastaqilla minhu aw liyastaksir, Nabi memberi amaran, orang yang minta harta orang, dia minta api neraka, maka atas dia lah, dia nak api neraka sikit, minta sikit. Dia nak api neraka banyak, minta banyak. Kenapa hadis ini kita baca pada malam ini? Kerana akhir-akhir ini kita tengok ramai umat Islam, mereka meminta sumbangan, derma, sedekah dan sebagainya untuk diri mereka, padahal mereka tidak termasuk di dalam golongan yang ulama-ulama kata tidak haram meminta sedekah. Hukum minta sedekah iaitu haram dan makruh. Bila makruhnya, kita tak ada pitih, anak lapar tahu mah, nak jual barang, tak ada barang nak jual, nak gadah, pitih tak ada sekeping, anak can nangis nak susu. Kita pun dah tak ada arah, kita minta dan kau minta lah, tolong beri saya 20 yang nak beli susu anak. Itu permintaan itu ketika susah itu, tidak ada lagi jalan lain. Ulama kata yajuzu ma'al karahah, harus dengan hukum makruh, tidak berdosa. Nampak lagi? Situ saja. Dia dapat dah 20 riyal untuk beli susu tu, dia minta lagi, haram. Kenapa? Kerana tadi darurah. Faman ya'turra ghaira baghi wala 'adi fala isma alaih. Barang siapa masuk pada situasi yang tidak boleh memilih, dalam keadaan sesangat lapar umpamanya,
Nah, bukan sengaja nak minta-minta harta orang, dan tidak berlebih-lebihan, tidak lebih daripada sekadar yang hajat. Nampak? Maka pada Ismail alaih, dia minta tu tidak berdosa. Nampak lagi? Jadi ramai tak sekarang orang yang sudah ada pitih, sudah ada harta, masih lagi meminta bantuan-bantuan untuk orang susah. Nah, orang susah dapat bantuan, dia susah. Kita tidak susah, minta retek. Itu minta api neraka. Kadang-kadang bantuan bot bot ni untuk nelayang, dia juga guru besar sekolah, boleh juga bot. Ini masalah berlaku tak dalam masyarakat kita? Nabi kata tu, fa innama yas'al jamra, sungguhnya dia telah minta api neraka. Asal makna jamra itu maknanya bara api neraka. Bara api lah. Kalau kita nak kipas sate tu, kita ambil arang, kita buat minyak, kita bakar, bila jadi merah dah, dipanggil jamar, bara. Dalam hadis ni maksudnya bara api neraka. Allah Rabbi, boleh bara api neraka punya kita. Seronok tak? Kadang-kadang ejah ejah. Patut dia tak boleh pasal dia orang senang. Bantuan tu untuk orang miskin, dia ejah. Faham tak dia ejah? Dia kenal orang tu orang ejah sekarang. Dia kenal ayak, dia kenal Esko, dia kenal MB, dia kenal JKK PKK, ejah supaya hak tak boleh jadi boleh. Faham lagi? Dia minta api neraka. Hadis-hadis gini kita nak dengar. Kita kadang-kadang nak dengar hadis yang sedap je. Nak kelebihan ni dalam surga sedap, boleh nak lari lagi. Faham lagi? Dalam surga Firdaus 70 boleh puang lagi. Betul dah. Itu nak menggemarkan. Menggemarkan. Tapi kena dengar juga hadis-hadis yang mengawal kita daripada berlebih-lebihan pada perkara yang dibenarkan syarak. Bantuan untuk orang miskin, orang kaya minta boleh. Dan ada orang miskin yang tidak miskin, dia masih lagi tidak laporkan kepada pihak pemerintah bahawa dia sudah keluar dari miskin. Kerana kalau dia laporkan, dia sudah senang, dia tak terima dah bantuan tu. Contohnya 500 sebulan contoh, atau 300 sebulan. Kerana dulu dia miskin, sekarang dia sudah senang, dia buat senyap, dia tetap menerima bantuan, dia dapat api neraka. Faham lagi? Dah kalau kerajaan beri pitih hadiah kepada tu, rakyat tak boleh terima. Tengok apa tujuan. Kalau pemberian itu untuk seluruh semua rakyat, orang kaya boleh terima, macam hadiah. Faham lagi? Tapi kalau sebut sedekah ini orang yang miskin. Sama macam orang yang bukan asnaf zakat, terima zakat. Kita orang senang rawi zakat, kita terima. Tak boleh, kena pulang balik. Pasal apa beri saya zakat? Pasal awak mu'alaf. Betul tak apa. Walaupun dia kaya, mu'alaf tu kaya, ada peradi 15 buah, tapi mu'alaf boleh terima zakat. Bukan atas nama miskin, atas nama mu'alaf pun. Faham lagi? Itu kena hati-hati. Kita ni, jenis kita ni, tak kira lah apa pun asal boleh dah. Rezeki jangan lolo, ada bahang bahang ni. Wal yastaqilla minhu aw yastaksir. Munak api neraka sikit, ambil sikit. Munak banyak, ambil banyak. Jelas dah situ. Nampak? Lepas tu malam Isra Mi'raj ni kita duk dengar ramanya masuk neraka. Nampak tak? Kita kalau dengar bab udah ni dalah yang bukan aku ni. Ni Yusuf ni kan begini. Kita dah molek semua kita. Kalau molek semua alhamdulillah. Ni contoh. Kita dulu miskin, pendapatan 600 bulan, anak 4 orang contoh. Ada mak pula seorang depan duduk, tak cukup. Kita terima bantuan kebajikan untuk orang miskin. Selama 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, kita berniaga dan maju. Kita kena batalkan pemberian tu. Tak boleh. Haram dah terima. Kena lapor. Bila kita lapor, kerajaan kata biarlah mu miskin pun, kerajaan nak hadiah juga. Itu tak apa.
Nampak? Sebab kita tujuan Allah jadikan di dunia ini beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu wahai jin dan manusia di dunia ini mereka untuk beribadah. Dalam kitab-kitab fiqh syarat sah ibadah. Tak, syarat sah semayang. Ngadap kiblat, tutup aurat, suci dari najis, dah masuk waktu. Nah, suci dari hadas. Dalam kitab-kitab tasawuf kena tengok pula syarat diterima solat. Nah, nombor 1 ikhlas, nombor 2 makannya tidak haram. Nah, kalau tak ada ikhlas walaupun sah Allah tak terima. Nampak? Walaupun kita takbir Allah kuat, kita takbir dengar siapa di Indonesia. Oh hebat tu imam kapo jejah kuat takbir. Faham? Siapa gerak awam kau. Tak sah, tak terima sebab tidak ikhlas. Walaupun Fatihah kita 1000 kali lebih sedap daripada itu imam kau. Tak terima kau. Kerana apa? Kerana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, mukhlis kena bersih hati. Yang kedua, iaitulah makannya itu halal. Makan halal ni bukan kita orang Islam semayang bang orang kafir wajib. Dengan makna jika mereka makan yang haram mereka diazab di akhirat. Cuma bila duduk di dalam negeri yang diperintah oleh umat Islam mereka tidak dikenakan hukuman. Orang Islam kalau makan haram, makan bewok, celup tepung, makan babi dan sebagainya yang tidak ada hukum hudud lah, makan haram dikenakan hukum takzir. Nampak? Takzir ini rendah daripada hudud. Kalau hudud paling rendah 40 pukulan minum arak, maka makan yang haram tak boleh sampai maksima seminima 40 pukulan tadi. Contoh di rotang 10 rotang. Apa? Makan haram. Itu orang Islam. Dan orang kafir mereka makan yang haram tidak dikenakan hukuman di dunia. Adapun di akhirat semua pelanggaran hukum Allah akan disoal dan akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas. Kita semayang 5 waktu makan bahang Allah. Jadi naik kerja anak air payah dah nak bahang Allah. Bahang lagi. Kalau main lagu tu beratlah kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haramun. Allah Ta'ala tidak akan menerima satu pun semayangmu kalau ada makan harta haram. Dah kita sehari 5. Subuh lepas isya 5 tau. Satu pun tak terima. Nak terima mana? Syarat tak ada. Syaratnya makan halal, mu makan haram. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu an sihhatu syai'. Perkara yang kena ada barulah sah, diterima, dipakai perkara tu. Nampak? Iza saqata syartun saqata masyrut, kaedah kita. Apabila syarat tidak dipatuhi, maka masyrut ibadat kita habis. Kosong. Kana amaluhum haba'an mansura. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang makan haram adalah amalan mereka itu debu yang ditiup angin. Faham lagi? Debu ditiup angin ni boleh pakai Arab. Kita pergi bandar, kita nak beli kasut 200 ya. Tokai kasut tu dah warna putih dah, so mengutip debu tepi tu. Boleh tak tukar dengan debu? Faham? Hei, tak boleh. Tak ada orang nak nilai debu. Faham? Tak ada nilai. Jadi semayang kita jadi debu. Apa? Ni kita senang dah minta sumbangan, bantuan untuk atas nama susah, atas nama miskin, atas nama fakir. Jadi kita muhasabah. Nak banyak ke nak sikit api neraka? Nak sikit? Minta sikit dah. Nak banyak? Minta banyak. Dia Nabi pilih tu. Orang boleh pilih nak tu tadi. Wa yastaqilla minhu. Maka sedikitkanlah api neraka daripada itu, daripada api neraka tu. Aul yastaksir, atau kamu banyakkan. Kau nama.
Dalam satu ayat Allah kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Betul tak? Barang siapa yang nak beriman silakan, siapa nak kafir lah pergi. Pilih. Akhirat yaumul jaza, hari balas. Dunia bukan hari balas. Bahan banyak mana pun nyanda. Dah cik dagang. Faham? Pitih dagang. Atas dunia sembah berhala pun kenyang. Sembah berhala bagi petang pun tu hari si minyak kau bagi. Kerana dunia bukan yaumul jaza. Betul tak? Dunia ni fitnah, dunia ni dani', dunia ni nakis. Tu dunia. Kau molek jadi uduh jadi molek, betul jadi pelawak jadi betul. Faham? Nampak tak? Orang cakap tu pelawak. Orang cakap pelawak, yeah. Faham tak? Tu dunia. Lari lengah sekapeng tak boleh bawa. Tu dunia tu. Faham? Sini kubur kat tanah, kubur Cik John orang tanah mayat saja ke kubur dengan tali basing apa dalam. Faham lagi? Kubur tu orang saja je, betul tak? Kotak-kotak baju Melayu dak bawa. Topi dak bawa, baju kok dak bawa. Kasut bola, kasut tu dak bawa lah ke. Kotak-kotak gitu apa ni. Mari tukang mandi cucuk. Cucuk. Korek hidung, korek mulut kan. Buh kapah kat hidung, buh kat mulut, tutup kapah. Bini nangis ya kejap. 5 bulan lagi nikah dengan tukang mandi kita. Dengan tukang mandi banyak kita ni, dia nikah. Dalam nangis. Apa? Ditipu. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tu yang faham ni. Faham bah, rezeki jangan ditolak. Ayat kata tidak adalah kehidupan dunia ini. Kau sedap kita duk tengok ni, melawak, lebang, gurur. Ini kecek barang yang kita. Dah kita cari harta ni. Kalau juru selang tu, tahu tak juru selang? Kalau orang nak muka, kalau parik je kalau akan juru selang. Dah galah jala tengok rau lepo. Boleh 5 naik kau kaspak. Nu lauk kita tengok kali. Kan pakai juru selang. Tengok di unjang ikan ada gedak nak lekor buka Faham lagi? Dum kejum. Lauk bukan air 2 depa. Air 30 depa. Sedepa 5 kaki. Sebelum dia terjun tu you ni sirik serta. Lalu dah kalau sirik serta takkan body banyak ni. Faham lagi? Tak ada 2 depa you 15 kaki. You lalu siang dum kejum. Kenapa? Charity. Tu anak bini di rumah. Betul tak? Nak buat rumah, nak besar bilik. Nak kita bukan turun ke 10. Bukit dah apa lagi gelak tu. Turun dah. Imam tengah tidur jirik tak kepala. Lagi. Nak lapar dah kaki dia 40 riyal. 50 riyal hari ni. 100 riyal hari ni. Untuk apa? Untuk senangkan anak isteri kita. Ke tak betul? Duduk Cik Jah gaul seming besuk. Duduk Bukit Sawa pasal mazek ke Mamang. Hok dengan motor, dengan bank kayu, body kayu, dengan bank 2 tang. Muka macam geruk merah menyala. Nak cari apa? 80 riyal, 70 riyal. Mari malakul maut, assalamualaikum. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datanglah kematian, tak boleh undur, tak boleh cepat walau 1 saat. Tinggal habis bank ke body kayu tinggal, bank benek tinggal, miasang kisah seming tinggal. Faham lagi? Buh dalam tu. Kain putih je. Papling made in China. RM3 28 sen semeter. Why pay more? Faham? Murah. Laki 3 lapis, perang 5 lapis. Itu guru. Kita cari lelah-lelah. Malam pertama Allah
Yuftanul mu'minun fi kuburihim sab'a layalin. Dipitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam. Dengan soalan begitu begini, dengan muka wanaki dan sebagainya, dengan gelap kubur dan sebagainya. Tak. Padahal kita lengah-lengah cari harta. Tu dalam kubur kita tu. Awak tahu rumah malam pertama susah tak tahu rumah? Malam pertama pawang bodoh. Malam kedua mi goreng. Malam ketiga roti canai. Malam keempat rasa kuah putih. Malam kelima kopa. Malam keenam martabak. Malam ketujuh ceng-ceng. Kalau tidak dagang pak malau, sumpah orang minyak. Faham lagi? Tahlil. Susah ke senang tahu mau? Bersenang lenang, betul tak? Terimang nyam kulli makan. Bagi waktu duit lauk. Nyanda gitu terimang. Tok bila betul luang. Lauk belakang, lauk belakang. Nasi dah ni. Nasi sambal belacang dah tu. Seronok. Air sirak tinggi gitulah. Kenapa tu? Dalam tu marabuka wa man nabiyuka. Dari jawab qong bahata pala. Nak nyanda di batang kubur. Illa mata'ul ghurur. Harta-harta yang duk lebong kita semua. Nak umur 30 tahun pun 30 hadis pun dak ingat. Dah kena lebong. Kena lebong lah. Kalau setahun sehadis tak apa dah. Umur 30 hadis ingat. Berat tak? Orang ngapal hadis di Morocco, di Tunisia, di Mesir, di India, sehari sehadis. Tu pun berat tu kalau sehari sehadis. Di Bogor tu sehari 5 hadis. Budak-budak pesantren. 10 hari 50 hadis apa? Kita nak setahun sehadis, tak juga. Faham lagi? Nampak tak? Tak juga. Tapi sini mungkin orang ingat hadis. Kita kabur buka jajah lah, duit guli. Jangan, kalau kita ada dah senang, orang beri hadiah terima. Jangan minta. Orang minta sedekah asalnya makruh kerana dia susah. Tak ada pitih nak makan. Dia minta sedekah boleh 50 ya, kerana dia naknya 30 ya. Cukup untuk makan kelapa orang. Dia pergi minta sedekah. Hak ulama kata boleh ni. Dapat 50 ya, 100 ya. Esok dah boleh turun dah. Haram dah. Masuk dalam hadis. Faham? Kerana bila dia tidak ada sesuatu, dia berhajat tak? Maka dia boleh pergi minta. Dia habis pak hutang minta sedekah boleh 100 ya. Dapat dah lagi tu. Dapat dah, berhajat dah lagi. Dah. Haram dah minta. Ini hak Sahih Muslim yang baca tadi. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi kata, man sa'ala min ghairi fakirin faka'annama sa'ala jamra. Barang siapa yang tidak lagi dalam keadaan fakir, dia minta juga, maka sama seperti dia minta api neraka. Jelas tak? Ada. Dah kalau minta dekat 100 hari kejap je. Kau jenis mari di rumah orang motosikal boleh jauh. Amat je ropuang. Mari di rumah. Kalau biasa dia pergi, kalau mau kampung kita wallahu alam. Sini ada. Kalau bandar rumah teres, kita duduk rumah teres. Mari. Assalamualaikum. Ada ke batuang sikit. Sebuah rumah 10 ya. Jarang wis ya. 100 buah rumah. Kalau 30 buah beri, 70 tak beri. Faham? Berapa ya? 300. Faham lagi? Tu seronok. Nampak? Nak sikit habis nak minta sikit. Nak banyak minta banyak. Faham? Biar bersih lah, bersih. Makan halal. Susah tak apa, makan kita halal. Betul tak?
Kaki ada orang bagi batuang apa-apa, ingat baik. Nak ngundi nak apa ke, tengok atas apa batuang, atas orang miskin. Kita miskin, boleh terima. Atas sebab susah, kita susah, boleh terima. Rumah bahan dibanjir, dapat batuang 2,000 seorang. Hak rumah tak kena banjir, minta tak? Betul tak? Hak betul dah kena banjir, alhamdulillah, halal. Hak tak kena banjir, dah mana dia boleh? Dia ajah. Li zaman ijah, faham? Zaman ijah. Budak-budak dulu, budak-budak. Dia kalau nak suruh tajang, dia ijah kau ni, nak suruh tajang kalang. Gorek. Gorek. Makan gorek. Budak-budak ni dah panggil dah gorek, panggil benda? Pengasah pensil. Lugar. Apa? Gorek. Cakap bahasa Terengganu, kita orang Terengganu. Orang Perak cakap Perak, orang Boter cakap Boter. Boter Kanang cakap Boter Kanang. Parit Jawa, Parit Sulong, Batu Pahat Muar, cakap bahasa dia. Faham? Orang Perlis cakap Perlis. Jangan malu lah. Ni dok cakap utih. Ayu. Kata duduk tu mana? Ayu. Duduk dia guling tak? Duduk dia guling saya lah. Ayu korok apa? Faham? Ejah tu tak apalah nak suruh tajam. Kita gorek lah ni orang. Wakil ayat jadi gorek. Nak ejah, nak suruh jadi boleh. Faham? Orang tu bergawa ni jangan. Kan kita disoal satu persatu lagi. Betul tak? Tak usah kata kita ejah. Gaji kita kat gini Allah tanya. Mu jadi menteri besar di sebuah negeri hari tu tak? Berapa gaji sebulan? 40,000. Dah semua sekali atas tu boleh 100,000. Dah muak tak kerja tu rakyat? Buat padam tak dengan bayar 100,000? Tak padam, tak boleh. Dia tak boleh ikut suka kita nak buat gaji 40,000, 60,000 seorang. Faham lagi? Kerana harta tu harta rakyat. Piti banyak sumbangan untuk kapur Cik Joh. Kita pun pandai-pandai kita buat. Ambil daripada sumbangan tadi, tabung ni kita buat. Tok Imam 6,000 sebulan. Tok Bila 4,500. Tak boleh. Kau suka gitu. Faham? Walaupun ulama' fiqh membenarkan sebahagian daripada sumbangan untuk kebajikan surau dan masjid diberi sebagai allowance kepada orang yang bertugas jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan, tapi bukan suka hati. Faham tak? Itu hati-hatilah. Tak semayang tak apa lah. Tak nampak puas hati dah masuk neraka. Ni semayang masuk neraka kok. Kerana apa? Kerana makan ni. Di dunia minta benda yang haram lagu ni, ini ni kinayah. Padahal dalam dunia mana ada api neraka. Maksudnya api neraka yang dia minta ini tersimpan untuknya di akhirat nanti. Faham lagi? Jadi akhirat lagi, ni hakmu ni api kita duana pula. Dari itu mu minta batuan susah. Kamu itu. Siap ngecok ngapa ngepukul gambar. Ada belakang ambil api dia masuk dalam neraka. Takkan masuk dalam syurga api. Masuk sikit dalam ni ibadat jangan kita. Kerana apa? Kerana bila ada neraka di dalam, ada haram di dalam tubuh badan seorang manusia, tubuh badan itu tidak melayakkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kita nak masuk dalam istana, ada seluk setampang atas dahi, tak boleh masuk. Tak boleh. Bersih dah mandi 4 kali pun belum tentu boleh masuk dalam istana. Apatah lagi syurga Allah. Dan mana nak buat? Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi. Siapa-siapa saja yang ada benda haram menjadi daging dia, menjadi darahnya, maka layak ke neraka. Syurga tak boleh. Itulah banyak muhasabah, istighfar, bertaubat kepada Allah. Jenis makan haram ini dosa dengan Allah, bukan dosa dengan manusia. Kalau jenis fitnah dan sebagainya itu dosa dengan manusia. Makan haram, taubat kepada Allah. At-taibu aniz zambi kama la zambalah, wa taibu aniz zambi habibullah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka jadilah kosong, tidak ada dosa. Dan orang yang bertaubat nasuha daripada dosanya, habibullah,
Allah sayang kepada dia. Bila Allah sudah sayang kepadanya, walaupun dia banyak dosa, maka Allah akan ampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi pesanan kita, janganlah kita minta ikut suka saja asalkan dapat harta dan sebagainya. Kena tengok-tengok lah. Takut apa yang kita dapat itu haram di sisi Allah. Wallahu alam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan kutipan derma untuk masjid Cik Joh kita ini, untuk membina gajah nyusu tapak kaki. Anggaran 10,000, dan juga untuk maslahah masjid. Petugas sila bangun sekarang membawa karung warna purple. Ni bukan purple, color benda gini, color merung buruk gitu. Muslimin dan muslimat sila ambil perhatian. Petugas akan menggunakan karung yang tertera di hadapan untuk mengungut sumbangan derma. Nak beri 10,000 sekaligus pun tak apa. Sebab kita cek semalam dalam KWSP kita ada 80,000. Contoh, bapa pesalah dia beri 10,000. Sedangkan Nabi SAW kalau dia sedekah, siapa licin. Siapa licin hartanya. Pelan-pelan kutip. Buka karung tu, tunjuk di depan muka dia. Kalau dia buat tak nampak, sekekuk dengan karung tempat dia. Biar besar. Teruskan. Muslimat ada kutip tak? Ada. Baik, di luar-luar kecil attack. Sambil-sambil kita memberi sumbangan derma, nak buat tempat laluan untuk masjid kampung Cik Joh kita ni, kita tengok soalan yang telah dihantar oleh orang kampung. Apakah hukum memilih imam? Contohnya aku tak ambuh imam ni, aku nak imam tu. Sah tak solat kalau imam yang dia tak ambuh? Terima kasih. Baik, teruskan kutip derma walaupun kita sudah mula menjawab. Dia kata imam ni tak sah, imam ni tak sah, imam tu molek. Kalau perkataan dia itu berkait dengan sah batal dan berkait dengan syarat-syarat yang dikemukakan sebagaimana yang telah digariskan oleh ulama, itu boleh. Contohnya imam ini yang dia kata tak boleh ini, imam ni tak betul bacaannya. Faham lagi? Imam ini tak pandai semayang, itu lain. Tapi takut-takut imam ni dia tak kenal atas dasar nafsu je. Atas dasar dia tak kenal, dia tak rapat, atau dia bulu mata. Ada tak lagu tu? Jawabnya imam, jika mereka imam yang memang sah semayangnya, walaupun kita tak suka, ikutlah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Nabi SAW sebut dijadikan imam itu untuk mengikut. Kenang tak kenang awak gua ni, ikut. Faham lagi? Sah tak kalau kita tak kenang dengan imam tu, kita ikut juga, sah. Yang tidak sah ni, kita beranggapan imam itu tidak sah semayang, baru tak boleh kita ikut. Faham lagi? Iktikad kita imam ini semayang tak sah, maka tak boleh kita itibak, tak boleh ikut. Tapi atas dasar tak kenang bulu mata, kita tak apa berahi perangai ada imam ni. Berahi berlomba motor tak ada imam ni. Faham lagi? Tu imam kaki nerak motor, sah juga jadi imam dan sah kita ikut. Bahkan kalau imam fasik sekalipun, jumhur ulama kata sah jadi imam. Yang tak boleh imam fasik, maksudnya juru nikah, tak boleh fasik. Faham lagi? Imam semayang boleh. Imam rokok tu jatuh daun ketum daripada kocek depan, 3-4 lah jatuh, atau nama ekor dapat selik, duduk di kocek jubah tu imam. Habis semayang sekarang tu kata, Tok Siok kata tak pakai tu imam main nama ekor. Mu tengok dah ni, tadi masa dia
rokok tu tubik ku celah kocek dia sikit. Dan mu tahu ni nak buat kau takut resik-resik kedai lain. Aku tahu, aku main juga. Faham? Contohnya sahih lah imam tu memang nak buat kau. Hukumnya sah dah. Bukan afdal jadi imam. Kita semayang jadi makmum sah. Faham lagi? Sesar masalah. Ayah saya uzur lama dah. Ayah saya tidak mampu untuk sempurnakan puasa Ramadan 10 tahun. Fidyah dibayar tiap tahun puasa, tapi tidak ganti kerana keadaan syaitan tak izin. Kerana perkiraan fidyah untuk ayah saya. Jika sakit yang tidak mampu atau tua yang tidak mampu puasa, tidak ada qada, dia bayar fidyah. Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas golongan yang tidak mampu lagi berpuasa sebab sakitnya melarat-larat atau semakin tua bangka lah panggil, faham? Maka tidak ada kewajipan berpuasa, hanya bayar fidyah, beri makan ke orang miskin. Jadi kalau dia tinggal tu 30 hari 30 cupak beras beri kepada orang miskin. Okey. Soalan seterusnya, rukun dalam dan syarat sah solat, adakah sama untuk solat fardu dan solat sunat? Ada penceramah mengatakan rukun qauli dalam solat fardu tidak perlu dalam solat sunat. Mohon penjelasan. Baik. Dia kata kalau rukun semayang, kalau semayang fardu itu rukun lah. Dan kalau dalam semayang sunat rukun juga? Jawabnya ya, rukun juga. Faham lagi? Bila kata takbiratul ihram adalah rukun semayang, maksudnya semayang fardu dan semayang sunat. Bukan semayang sunat ia takbir. Yang sunat ialah mendirikan semayang tu. Contoh duha. Mendirikan semayang duha sunat hukumnya. Siapa yang tak lakukan semayang duha tidak berdosa, kerana hukum mendirikan itu sunat. Kerana makna sunat ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Benda yang diberi pahala siapa yang buat dan tidak berdosa orang yang tidak buat. Tetapi bila dia melaksanakan sunat duha, maka wajib dia melakukan beberapa perkara yang wajib di dalam sembahyang. Antaranya ialah bertakbir. Sah tak kita semayang sunat duha tidak ada rakaat? Tak sah. Faham lagi? Sebab ada orang kata, dia kata tidak sebagaimana diwajibkan dalam solat fardu. Kalau gitu kita tidak tahiyat akhir tak apa semayang sunat. Kita tidak rakaat tak apa, malah rakaat pakai sujud selalu. Faham? Dalam wajib ada sunat, dalam sunat ada wajib. Mana dalam wajib ada sunat? Solat subuh wajib tak? Ada tak sunat dalam solat subuh? Ada. Faham? Membaca tasbih di dalam rakaat bukan wajib, sunat. Faham? Di dalam sunat ada wajib. Ada tak? Semayang duha sunat, dalamnya ada wajib. Mana? Antaranya membaca Fatihah. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau kama qala. Tidak jadi semayang. Tak jadi semayang ni mana tak ada dikira semayang orang yang tak membaca surah Fatihah di dalamnya. Kata ulama tidak kira sama ada semayang fardu atau semayang sunat. Sesar masalah. Soalan seterusnya, mana lebih afdal bagi guru yang mengajar, mengaji Quran atau dengar tazkirah bila berlaku pada waktu yang sama? Di dalam Islam ini ada banyak ilmu yang dipelajari, dan ulama membahagikan ilmu-ilmu itu, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain ini maksudnya yang tidak boleh kita tinggalkan, tak boleh kita pilih berdasarkan minat dan sebagainya, iaitu 3 ilmu: ilmu iman atau ilmu tauhid, ilmu fiqh sah batal semayang, puasa, zakat ni biar reti hukum hakam, dan yang 3 ilmu tasawuf atau dipanggil ilmu akhlak. 3 ni wajib, fardu ain. Lain pada 3 ini fardu kifayah.
Mana lain pada tiga ni? Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu qawaidul fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu nahu, ilmu saraf, bayan makni, badian, istiarah, makulat, mantik. Nah, tapi kalau ilmu mengaji Quran, dalam sutir Quran 30 juzuk, sekalian mukallaf, tak kira orang muda orang tua, wajib kena belajar, iaitu Fatihah sahaja, fardu ain. Faham? Maknanya semua orang Islam ini wajib belajar hukum tajwid Quran sampai dapat membaca dengan betul surah Fatihah sahaja. Lebih pada itu fardu kifayah. Maknanya dalam ni mukim dia ni, Cik John, mukim dia dipanggil sekayu ke benda? Kalau lambat nak jawab. Kampung Cik John, Bukit Rayung. Dalam Bukit Rayung ni biarlah ada sekurang-kurangnya seorang pandai ilmu tafsir, pandai ilmu nahu, pandai ilmu balaghah. Faham lagi? Kita ramah wajib ni, iaitulah fardu ain. Jadi dalam membelajar ilmu Quran, membaca Quran, atas surah Fatihah itu fardu ain. Lebih pada Fatihah itu kata ulama fardu kifayah. Faham lagi? Jelas. Jadi kalau canggah, kalau tanakuk, belagu-belaga, majlis ilmu itu tazkirah fardu ain dengan belajar Quran. Sekarang ini kita boleh buat dua-dua. Pergi majlis ilmu boleh hak fardu ain. Sekarang ada orang rekod dah, tengok hak mana kita boleh tinggal. Tinggal hak ni, hak fardu ni hak ramai dah boleh tengok dalam YouTube, ada live. Hak ni guru Quran kita ngaji seorang pergi kat Quran tu. Nampak tak? Kan moden lah ni. Betul tak? 3 orang ustaz mari, seorang di Bukit Sawa, seorang di Cik John, seorang di Yang Guling. Orang nak ngomong 3-3. Kita diri tak boleh balik, ada sungatong. Gimana ini muda. Contoh, ada tak sekarang dalam YouTube? Ada tak? Itu kemudahan bagi kita. Bayar kredit je lah. Biar ada wifi dah. Mudah lah ni. Zaman dulu tunggu tubik tali besing ustaz congok tunggu. Baru nak tengok gambar pula gemuk. Lah ni boleh pilih ilmu benda nak belajar sungguh-sungguh. Apakah kelebihan dengar ceramah di dalam masjid dengan duduk di luar masjid? Pula dah cari balah belakang ni. Kaki marah orang luar tu. Kata Abu Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Jadilah kamu 3 golongan. Jadi ulama atau jadi orang ngaji. Orang ngaji ni orang penuntut ilmu. Faham? Siapa ke Mesir, siapa ke Algeria, siapa ke Jawa Timur, siapa ke Kalimantan pesantren. Faham? Nuntut ilmu. Atau mustami'an, mari dengar. Tak apa dah. Faham lagi? Wala takunir rabi', jangan jadi golongan yang keempat. Ada satu lagi lapah, wala takunir khamis, jangan jadi golongan kelima, kerana golongan keempat itu yang kasih pada orang menuntut ilmu. Maknanya dia dengar budak, tok guru budak, ngaji budak, duduk rumah je, duduk tengok tali besing. Faham? Kalau itu fatahli, mereka itu sudah binasa. Jadi mari dengar orang ngajar ni, tidak ada qaid secara mutlakon. Mu duduk dalam ke, mu duduk di haring beranda masjid ke, mu duduk luar ke, duduk atas gerai ke, mari itu nak mari dengar. Mustami', nak mari memang nak dengar, maka semuanya dapat pahala yang sama. Faham? Yang bedanya jika itu masjid, yang masuk dalam masjid, lebihnya dia niat iktikaf. Faham lagi? Adapun solat berjemaah, hal luar di solat atas dapat juga. Tapi sekurang-kurang kalau soalan mari dengar, duduk atas apa pun, duduk dalam bolong air pun dapat. Kenapa? Kerana mustami'. Bukan sami', orang yang mendengar, mustami'. Apa makna dia? Orang yang berusaha untuk mari dengar. Kan beza. Dulu ada ceramah di Gurun, di Kulim. Gurun, Jadi kita sapa tu ramainya orang, kita tengok.
Ada lokang tu tak ada air dah, parit besar panjang lokang tu dalam 10 kilo, orang penuh dalam lokang tu orang penuh. Kemudian atas pagar tu orang, jadi kehadiran malam tu 100,000 100,000 orang. Dan atas pokok ada, atas pokok muda lah tu, budak dia naik, budak-budak muda atas pokok rendang itu besar-besar, atas dahan tu 3 part, ada orang atas pokok tu. Faham lagi tu semua tu mari nak dengar tu. Jadi dapat tak kelebihan? Dapat siapa yang berjalan pada satu jalan untuk mari dengar ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Betul tak? Sama ada duduk luar, duduk dalam. Itu alhamdulillah. Ni hendak mari dengar kat Facebook, dengar kat live dia memang hajat nak dengar, dia dapat kelebihan ilmu pun dia dapat, dan pahala mendengar perkara yang baik pun dia dapat. Soalan seterusnya, apakah hukum mempercayai bulan-bulan tertentu, contohnya bulan Muharram dilarang kahwin kerana dipercayai pasangan pengantin jadi bala petaka dan buruk dalam keluarga? Tak ada. Semua bulan-bulan Islam boleh kahwin. Dr. Abdul Karim Zaidan sebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, ulama Iraq, semua bulan boleh kahwin. Cuma orang dah buat kenduri lah bulan Ramadan. Faham lagi? Dia mari kenduri dah, nikah 2 Ramadan. Allah, mana gitu? Dah jamu kan ni, kita jamu lah. Cuma orang mari tu tak makan lah. Mari pan nikah balik lah. Dah gulan untuk kita lah, makan sekarang. Jadi pelik lah lagu tu. Faham? Nampak tak? Cuma tidak ada larangan pada mana-mana bulan, dan tidak dikatakan bulan ini lebih baik pada bulan itu. Cuma sebahagian ulama mengatakan, sebahagian, bukan nas, ijtihad pandangan ulama. Paling afdal bulan Syawal. Itu pandangan ulama. Tapi kalau kata kalau nikah bulan-bulan ni jadi apa benda? Jadi malapetaka, itu mengaruh. Faham? Mengaruh. Mana ada malapetaka? Ni kepercayaan yang tak betul. Macam tengok bewok Faham lagi? Turun dah. Dia duduk kampung ni. Kalau di sini kan banyak rok-rok ni, kampung Syak. Sini kampung Syak dalam ni, bukan kampung Syak. Kampung Syak sini tak? Jerung tu Syak lah, apa panggil. Dia turun tu nak pergi bandar tu, nak pergi tengok jembatan boleh buka tu. Turun dia letak bukit ya. Bewok bapak duduk tengah jalan, kok. Ayuh dia kau nak balik. Kau nak balik. Bapa kau nak balik bang? Tu bewok mana boleh pergi ni tah itu jadi sial. Ni ngaruk belaka ni. Bewok dak sial, lakimu tu sial. Faham lagi? Kenapa? Kerana menganggap sial pada binatang Nabi larang. Faham lagi? Biar dia litah dulu. Ginya. Dah ni apa? Buat salah ke bewok. Habis jadi salah. Nyata tak salah. Saya kerja di Lazada. Ada beberapa penjual menggunakan platform ini untuk jual arak. Apakah pekerjaan ini haram? Kalau kita terlibat secara langsung dengan arak, haram gaji kita dan pekerjaan kita dilaknat oleh Allah. 10 golongan Allah laknat sebab arak. Antaranya jual beli, antaranya tukang akad, tukang order dan sebagainya. Kalau tidak terlibat, tidak haram. Contoh, ni dijawab oleh mufti-mufti mutaakhirin. Kita kerja di supermarket besar. Ada bahagian arak bawah, contoh, jual beli. Ada orang yang terlibat dengan arak tu saja. Tukang jadi jurujual, tukang akad, tukang susung, tukang order, semua tu haram belaka. Tapi dalam supermarket yang sama, dia bukan bahagian arak tak terlibat, maka tidak haram. Contoh, dia bahagian pampers atau bahagian alat makeup atau bahagian pakaian yang tidak ada terlibat dengan arak, dia tidak haram. Faham lagi? Sekarang banyak orang menipu jual air zam-zam, bukan yang original. Apakah untungnya? Hukum untungnya.
Jual air zam-zam itu sendiri berlaku khilaf di kalangan ulama. Tak apalah, ada yang berkata boleh. Tapi menipu itu haram. Apatah lagi kalau menipu itu untuk mendapatkan harta orang. Air itu air telaga, air baik tulis air zam-zam. Faham lagi? Orang pun terpedaya, bayar 20 riyal. Patutnya siap je, sebotol besar tu kan 20 riyal. Laisa minna man rasya. Nabi kata bukan daripada kalangan kami mereka yang menipu seperti ini. Mula asalnya Nabi tengok orang jual khema, Nabi pun jolok tangan bawah. Bila jolok tangan bawah, basuh bawah. Nabi kata benda ni kena hujan. Di atas dia buat kering, orang tengok. Faham lagi? Nampak ngecek situ. Jangan dengan patut perniagaan itu ada keberkatan. Sembilan daripada jual beli, daripada pekerjaan itu 9 keberkatan ada pada jual beli. Tapi kalau jual beli pelawak tak ada, jadi haram lah pula. Boleh sutong 100 kilo, tak jual selalu. Buah latong, buah air batu, biar dia dikembang. 3 hari lagi jadi 115 kilo bekuk air. Ada halah tak situ? Ada, haram. Dah, jangan main-main. Tak usah tipu lah. Nak kaya-kaya lah. Jalan yang betul. Faham lagi? Jalan betul lah lagi. Nak pakai helikopter tak apa, pergi tuk sapah. Oh kaya apa? Tuk sapah kali helikopter. Kaya. Tak apa. Halal. Faham lagi? Tapi kalau haram, bersekarang buruk pun haram. Macam-macam dah ni. Air biasa je ditulis sudah dibaca Quran 30 juzuk. Ni tipu tak orang? Tipu. Ini dipanggil ghulul. Halah, kecek untuk dapatkan harta orang, termasuk dalam jual beli. Ghulul. Nampak? Allah tak terima sedekah ni, yang Nabi kata min ghulul. Sedekah harta dari perniagaan yang ghulul, yang ada kecek gini, Tuhan tak terima. Orang tua tak ada adab cakap dengan orang muda. Boleh tak kita lawang je? Tak ada adab untuk mendidik sifatnya yang angkuh lagi ego itu. Dia asalnya kita bercakap dengan orang, bercakap dengan lembut, cakap dengan nada yang rendah. Tapi kalau kita tinggikan suara itu dapat mendidik, maka dibolehkan. Faham lagi? Bukan saja-saja kita cakap dengan orang tua, kita cakap suara tinggi. Cuma kalau kita nak menegur, tidak boleh. Ada pilihan dengan bernada rendah itu memberi keinsafan dan boleh berhasilnya faedah menegur, maka tak boleh bersuara tinggi. Kerana adab, dengan kita dia adab dengan orang lain, dia ada adab. Kita boleh bercakap dengan kawan kita tinggi suara, tapi dengan ibu bapa tak boleh. Jadi kalau ibu bapa kita buat benda yang salah, boleh tak kita jerkah? Tak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu jerkah ibu bapa walaupun untuk menegur. Faham lagi? Benda ni kena hati-hati. Bedak mukrah lalat gocoh dengan tua. Soalan seterusnya, ayah nazar lembu untuk isterinya, lembu betina. Dadang tuna mati pula ayah. Lembu pun beranak pula. Anak tu guana kira, anak tu jadi nazar kata dah. Ngikut. Faham? Kenapa? Kerana anak tu hak ada dah. Saya pergi kuliah ni, duit minyak pun tak lepas. Isi minyak susahnya zaman ni. Adakah ustaz boleh khabar kerja halal yang senang dapat duit untuk mudah saya pergi kuliah sentiasa dan istiqamah? Duduk di mana bang? Duduk sini kerja begini, duduk Kuala Berang kerja begini. Dia begini, jangan putus asa. Bila kita berasa kurang, berasa susah ekonomi kita, bersedekah pasti berjaya. Dia akan jadi murah rezeki. Nampak lagi? Kita kena muhasabah. Apa benda yang kita jauh dengan mak kita, tak rapat, kita kurang berhubung dengan ayah kita, contoh, perbaiki itu, insya-Allah murah rezeki. Ada orang dia nak murah rezeki tapi dia balah dengan mak dia. Dia berjauh dengan ayah dia.
Nah, banyak sedekah, Allah tambah lagi. Nah, jangan putus asa. Kerja buat kerja belaka. Jangan kerana nak kaya, untuk rezeki yang halal. Semua sudah ditulis. Nampak? Tapi kita mengikut sangkaan Allah. Dalam hadis kursi, Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Kalau hamba-Ku sangka dia tak dapat kerja, sampai ke mati tak dapat kerja. Berilah sangka baik selalu dengan Allah, bahawa Allah akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. Lambat banget dipanggil. Dah. Dan sebenarnya ketenangan itu yang paling penting. Walaupun kita belum dapat lagi kerja tetap, tapi hati kita kuat bergantung dengan Allah. Istiqamah, mutmainnah itu kita dapat rasai. Ketenangan hati, walaupun kita tak kerja macam orang lain, tapi hubungan kita tidak putus mengharap kepada Allah. Dia yang menyejukkan hati kita. Faham lagi? Barang mana orang pitih banyak. Tapi tak senang duduk. Berhenti macam sedih. Laki tengok tak kena, bini tengok tak kena. Kereta 400,000 syuting. Kerana apa? Kerana tak ada ketenangan dalam keluarga dia. Faham lagi? Belah tu waktu sagai, cering campur nak cabut. Faham lagi? Bonet belakang bunyi kata ikan tadi rupiah. Tapi anak berduduk gurau belakang bini, tepuk laki-laki, tepuk kepala bini, duduk bergurau, berkasih sayang. Faham? Kenapa? Kerana bukan duduk dia harta. Soalan seterusnya, andai saya buat satu dosa tertentu, dosa ini saya selalu buat, saya nak tinggalkan sebab saya nazar supaya ketika itu saya kuat, akhirnya tidak. Jika saya buat dosa tertentu, satu dosa ini saya akan selawat atas Nabi 10,000 kali, sah ke nazar saya itu. Nazar kedua saya pun begitu juga. Saya buat sesuatu dosa ini, saya akan zikir selawat sekian ribu kali, sah ke? Jika sah, bagaimana jika saya nak batalkan? Kerana saya dah lupa berapa banyak kali dosa itu saya ulangi. Bagaimana ya Ustaz supaya saya tidak lagi terhutang nazar dengan Allah? Kalau mu nak berselawat 1000 kali, mu nak bertasbih 10 kali, mu nak baca qul huwallah 700 kali contoh, sah nazar. Kerana nazar ini maksudnya kita nak buatkan perkara-perkara yang tidak wajib, benda baik yang bukan wajib. Kalau benda wajib tak sah nazar. Kalau aku baik sakit ni aku nak start mayang subuh, tak sah nazar. Mudah baik pun wajib mayang subuh. Faham? Dia benda sunat. Faham lagi? Benda yang tidak wajib. Selawat Nabi ni luar pada semayang wajib tak? Tak. Dia pun nazar nak selawat 1000 kali. Wajib selawat 1000 kali. Dia nak katik 70,000 kali. Kata. Maka kata ulama, dadang baru boleh 6,000 kali letih tau. Boleh berehat. Tak butuh walak. Faham lagi? Sambung pula. Rabi'atul Adawiyah 70,000 kali selawat sehari. Sayyidah Nafisah kata riwayat lah 7,000 kali istighfar. Selepas subuh sebelum naik matahari. Puang belaka tu. Kejap je. Dia dengar ya 70,000 tapi sekejap saja. Bila musbuk dia akan jadi banyak. Yang tak boleh kita nak tunai nazar hak ngaruk. Tak. Kalau aku baik sakit ni nak cukur kepala. Dah benda faedah mu cukur kepala. Rambut mu boleh makan orang kapung. Ke mana? Faham tak? Tak angat rambut mu. Faham? Orang nazar nak buat benda yang faedah ke orang. Nak lembu makan ke orang. Mana tak apa? Nak cukur kepala nak ada kepala mu. Nazar nak jalan kaki, cerdik ke bodoh. Faham lagi? Itu bukan nazar tu. Orang lenggak lagi. Dah kalau kita dah ingat dah ingat sekadar yang kita ingat saja. Faham lagi? Seorang pakai seluar kena najis, lepas tu seluar tadi letak dalam surau, adakah sama hukum bawa najis ke dalam masjid? Tidak. Seluar dia kena kecil sikit, dia masuk dalam surau. Dan dia masuk dalam masjid itu tak kena, tidak terpalit pada benda lain, maka hukumnya tidak dikira sengaja membawa masuk najis. Yang dikatakan bawa masuk najis itu kita ambil ti ayam, cedok ti ayam, masuklah surau. Itu yang dikatakan haram dalam kitab-kitab fiqh. Faham lagi? Atau kita pukul nyamuk, bakarnya kita buang dalam masjid. Itu haram, tak boleh.
Benda. Atau benda yang tidak najis tapi kotor. Haram tak? Oh jenis ni kulit kaki gelupah. Ada kulit kaki gelupah. Jadi belah-belah ceramah, belah-belah koyok. Koyok ibu atas tambung. Bila orang komak dia pergi depan. Hak duduk luar mari duduk atas kulit kaki dia. Sujud dah boleh masuk dalam mulut. Faham lagi? Ini jahat belaka ni. Dah kerti bahasa. Betul tak? Berat nandang. Ada pasal gitu. Ada. Dia tengok soyok kat kudis dia pun koyok. Dalam surga mana boleh? Rumah kita makruh. Dalam permis orang haram. Jenis gimah orang kan jalan rumah Cik Bedah pergi rumah Cik Ani. Duduk dia Cik Bedah nak bawa air kejap. Cik Ani kata. Cik Bedah bodoh, korek tak hidung. Korek lesek di kursi. 3-4 kilo lebih tu. Haram tu. Walaupun bukan najis. Faham lagi? Tapi bukan orang jajah gitu tu. Orang lapar. Tak mampu puasa tahun 2021. Adakah kena fidyah selalu selepas bulan puasa 2021 atau kena tunggu lepas puasa 2022? Gini. Tahun lepas puasa bulan 4. Tahun ni bulan 4 pula. Jadi kita ada tinggal sehari. Faham lagi? Dan kita tak qada lagi ni. Patut qada dah ni kerana 3 bulan lagi puasa. Betul tak? Tak qada lagi. Bila tak qada lagi sehari tu, masuk pula Ramadan hak baru kat lagi. Tak qada lagi, baru kaji bayar fidyah secupak dan kena puasa sehari. Tapi kalau kita qada dah sekarang sebelum datang Ramadan bulan 4 ni, maka qada saja je, tidak ada fidyah. Faham? Soalan seterusnya. Solat subuh di rumah, waktu subuh lambat sekarang. Nak pergi solat takut anak lambat pergi sekolah. Jika kalau darurah dibolehkan. Bukan diboleh atas dasar wajib, atas dasar fadilat 27. Orang yang terhalang daripada melakukan sesuatu dengan uzur syar'i, orang lain dapat, dia dapat juga. Malam ni nak mari kampung jauh masjid, nak dengar, patut orang lain boleh 100 pahala contoh. Dia tayar bocor, wakat apa? Faham lagi? Maka dia dapat agak 100 pahala. Itulah kasih sayangnya Allah pada kita. Apakah hukum pakai tasbih di leher dan di tangan? Kata setengah ulama, jika tasbih itu kita letak di tangan di leher bukan atas dasar perhiasan, hukumnya harus. Atas dasar berhias dilarang syarak. Kerana dia bukan alat perhiasan. Dia ada tu ibadah, alat membantu kita beribadah. Adakah Nabi Khidir masih hidup? Nama Nabi Khidir tu Khidir ke? Dia nak Nabi Khidir tak? Dia sekarang ni budak-budak dia minat Islam bagus. Tapi kadang-kadang dia pergi point-point hak dia minat je. Ngajar-ngajar hukum sembahyang pun tak minat. Dia minat kaji Ashabul Kahfi. Dia minat kaji Dajjal je. Faham lagi? Akhirnya Fatihah dia tak bukan. Bukan salah. Belajar ikut tertib bawah-bawah dulu. Khidir ni khadran, maksudnya hijau. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir sekarang sudah terjemah dalam bahasa Malaysia. Betul tak? Beli tahun 90-an dulu Arab. Ibn Katsir Arab. Ngaji dulu faham. Cuma ada mukhtasar tak? Syekh Ali Sabuni. Ikhtisar 3 juzuk. Sekarang ada jual dah. Pergi bandar tu. Ni maybe 40,000 beli. Tahu tak? Tafsir Ibn Katsir 40 riyal beli baca sehari semuka. Di mana dia pasal apa panggil Khidir? Kerana Khidir itu makna menghijau atau hijau. Dia duduk atas, dia dipijak atas rupuk kering. Rupuk lepas dia alih kaki tu, rupuk tu jadi hijau. Faham lagi? Itu Allah beri kepada dia karamah dia. Nampak? Karamah ni bukan hak kita, hak Allah. Dan dia hidup lagi. Ulama berselisih dalam masalah ini. Adapun pada masalah Nabi Isa AS, ijma' ulama masih hidup. Itu ijma'.
Adapun Nabi Khidir ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah mati dan ada yang mengatakan masih hidup. Dua-dua pendapat ini ialah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Boleh ikut belaka dan sabalah. Faham lagi? Apa pendapat Ustaz tentang kerajaan kita? Dia sibuk politik hari-hari. Memang dia ahli politik. Dia sibuk politik lah. Cuma kita berpolitik sampai kita meninggalkan sepatutnya tugas yang kita pikul. Bukan kita dah sudah berpolitik, menjawat jawatan, lepas tu berpolitik lagi, ambil masa. Sedangkan kita dilantik, diberi kuasa untuk pemerintah. Kita gunakan pula kuasa pemerintah itu untuk berpolitik lagi, untuk kredit diri kita sendiri. Itu salah. Faham? Kan kita kan dilantik menjadi itu ini, buatlah kerja. Faham lagi? Tahu tugas kita kena tahu. Macam banjir gitulah. Ramai orang marah kepada wakil rakyat kerana tidak turun menyapu selut. Wakil rakyat bukan tugas sapu selut. Mari bersih sembuh tu bukan tugas wakil rakyat. Tugas wakil rakyat itu meninjau, melihat, memastikan, memberi arahan apa yang patut untuk memberi pertolongan. Apa maslahat yang perlu diadakan, apa prasarana yang patut kita ganti dengan segera. Itu juga tugas ni. Tak ramai yang lupa tugas, dia pergi bersih lah. Okey tu betul tu, mari sapu. Faham tak? Itu kerja orang lain. Suruh MB sapu. Faham lagi? Faham? Tapi ada sapu pun tak, kerja pun tidak juga. Ini masalah. Jadi masa nak mengundi, kita berpolitik dah orang pagi petang siang malam. Ketika rakyat memerlukan sumbangan daripada perah keringat, daripada para menteri dan sebagainya, mereka tak memberi sumbangan apa-apa, duduk berpolitik, berbalah pagi petang. Itu yang rakyat marah. Doa yang mustajab lagu mana? Gini, masa Nabi mustajab doa Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, yang mustajab doa mak kita. Okey, mak kita. Ada nak interview, ada sakit, ada apa, sihir orang, minta mak doa. Kalau boleh, kata Imam Al-Qurtubi, suruh mak kita baca Yasin. Masa baca tu niat lah, nak suruh kita sembuh daripada dadah dan sebagainya. Habis baca, tiup dia air, minum. Apakah hukum bawa kereta tidak ada adab di atas jalan raya? Namanya biadab. Itulah. Kena tahulah, kita antaranya menyusahkan orang. Jangan. Islam ni la darara, tidak menyusahkan orang. Di antara yang bawa laju dengan yang bawa pelahang, apa mana paling banyak menyusahkan orang? Pelahang. Buat ada kerah dia. 40 jujur dengan lori dengan apa, sakok habis orang. Dah ada peduli dia, ada. Jalan kosong tepi daging. Nampak? Ni. Ada dah. Laju ada dah. Lagi. Ni. Buat kerah dia. Ini masalah. Jadi kita kena pakai konsep Islam. La darara wala dirara. Jangan buat mudarat. Faham lagi? Menjadi apa pun jangan mudarat kat orang. Soalan sikit lagi. Adakah mengumpat lebih berat daripada zina? Maksud lebih berat itu nisbah cara kita nak bertaubat. Nabi kata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat itu lebih asyaddu, lebih bersangatan, lebih payah daripada zina. Maksudnya nak bertaubat. Kerana orang berzina tu, dia bila dia habis dia berzina, dia bertaubat walaupun tak akan luar lagi. Dia bertaubat tu puing lagi, Allah terima dah taubat ni. Faham? Tapi orang yang mengumpat tak boleh. Nabi kata kena minta maaf dulu dengan orang tu. Orang tu halal, habis cerita. Orang itu tak halal, akhirat sambung bicara.
Okey, tapi zina ni walaupun dia beri zina dengan 40,000 orang porong dah. Nah, sekali taubat nasuha, Allah terima dulu. Akhirat tutup buku. Hak ni dak tutup buku. Itu maksudnya. Kereta tepuh babi mampu tengah jalan. Kereta kena samak dah Ustaz, sebab ngecik abi kena cermin kereta. Perempuan keputihan banyak, kau ni nak buat semayang. Baik. Bong langgar babi. Kereta duduk tengah jalan, babi duduk tepi jalan. Dia tengok ada tak najis lekat di kereta. Kalau tak ada, dah wajib basuh. Bong langgar kena, betul-betul kena. Bunyi dah bagi. Aduh, bunyi babi jatuh. Nak lagi. Turun tengok, memang pecah lampu depan, tapi tak ada darah, tak ada lendir, tak ada bulu, tak ada peluh, tak ada apa pun. Tak ada lekat benda. Dah wajib. Ada, dia kata ngecik habis cermin, benda darah, lendir, bulu, lekat, wajib. Wajib apa? Bukan sama. Nabi kata fasiluhu sab'a ulahunna biturab, basuh 7 kali, salah satu dengan air yang dicampur tanah. Soalan seterusnya, perempuan banyak keputihan. Putihan ni jenis keluar daripada dalam. Jadi kena bersih. Semua yang keluar daripada kemaluan melainkan mani, semuanya najis. Maka bersihkan najis macam bersih basuh air kecil, istinja. Lepas tu semayang. Tapi kalau jenis tak putus, nitik sama, dia sama dengan istihadah yang tidak putih. Daimul hadah, maka basuh setelah masuk waktu, basuh kemaluan, bubuh, wala wanita tu. Lepas tu ambil wudu dan semayang. Dalam semayang keluar dimaaf. Soalan seterusnya, apakah hukum bawa siapa atas kereta lepas tu teruk tengah jalan? Geram sangat saya rasa. Dia kalau nak teruk siapa, jangan buat bumbung, bubur depan. Faham lagi? Bubur depan jatuh nampak tak? Ni buah tapala mu tu benak dah. Siapa buah tapala 2 kali benak. Faham lagi? Buah depan ada buah tapala. Benda-benda kotor dah buah tapala. Buah depan. Kau nak golek itu tapi tak sengaja memang dimaafkan. Masalahnya kalau mubur dah tak sengaja pun nyusah orang tak? Nyusah orang. Sebukuh tu sekali jatuh, mari lari raung tu habis 2 belah jalan. Kalau bau macam minyak atar apa? Faham lagi? Nak palikan hak tu makan makan dulu. Anak mu kehek dah air melu pasti banyak ni. Faham? Ni masalah. Hari tu kau puang. Siapa ke KTCC? Apa? Duk tak. Dak siapa lah KTCC, siapa Tanjung tu dah. Dak siapa dekat dah. Faham lagi? Dia mari daripada Sebah Sakit. Dia turun dah nyak. Dia naik matang dak golek pula atas apa tu. Atas tak tu. Turun kan matang kan junah tau. Dia turun tu kat street tau. Ada siapa tak kepala. Dan awak gua ni kerja. Repah Malaysia pelak-pelak gitu. Bubur depan pasal kita nak tahu lagi. Kita teringat. Pakai sarung tangan bagi wanita, ramai yang mengatakan pakai sarung tangan lengan berbaju kurung tapi tidak menutup aurat, kiranya lengan baju terselak kerana sarung lengan mengikut bentuk lengan. Terima kasih. Baik, kau puang pakai sarung lengan ni, kau belah dalam. Ni baju luar, baju kurung dalam sarung lengan. Sarung lengan tu biasanya longgar kelebih ke ketat? Ketat. Biasa kan apa pakai tu? Yamaha tu di sini. Dah nampak tak? Suzuki. Baik gini. Kalau dia pakai baju lengan panjang, aurat perempuan, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, seluruh badan melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Lalu dia pun pakai baju kurung lengan panjang, dikira menutup aurat tak? Menutup aurat. Okey? Dan di sebelah dalam ni dia pakai stocking lengan. Faham lagi? Maka hukumnya lepas dia pakai, wajib dia tutup dengan pakaian yang longgar. Faham lagi? Dan bila dia nak pergi ambil barang di kedai, contoh nak akad tangan ambil barang, jatuh terselok gini, faham lagi? Ada tak sini sarung lengan? Ada. Hukumnya dimaafkan.
Yang kata tak boleh ni ialah pakai lengan pendek, baju lengan pendek, dalam ni stokin lengan ketat. Itu haram kerana nampak betul daripada awal. Adapun hak ni awal nampak tak betul? Tak. Faham? Masih dia nak ambil barang je. Jatuh hak labuh, nampak hak dalam. Faham? Maka kita kewajipan orang lelaki yaghudduna min absarihim, palingkan pandangan. Faham lagi? Orang puan dia jalan tak nampak dah kaki dia kerana dia pakai kasut. Faham lagi? Dia dah nampak. Atau dia pakai kain labuh, sampai air dengan tumit, dia pakai selipar, jalan tak nampak kaki, maka hukumnya harus. Cuma orang puan ni kalau dia dah naik kereta kaki, laki dia mari nak ambil dia nak lakah tu akan nampak sikit betih, maka kita pergi duduk belakang kita. Semua orang kita tu berdosa belaka. Adapun dia masa nak lakah tu ternampak, dimaaf kerana dia sudah menutup ketika berjalan seperti biasa. Dia yang haram ni jalan biasa nampak dah aurat. Faham lagi? Dah tu masa dia nak lakah, dah siapa suruh menunggu kita? Faham? Soalan seterusnya yang kedua sebelum akhir. Banyak kaedah dan Nabi dah. Saya nak kahwin dengan pilihan sendiri, tapi seperti ibu saya kurang restu dengan pilihan saya. Adakah dikatakan saya anak deraka jika saya tetap kahwin dengan pilihan saya? Kalau mak kita tak kenal, kita khabar apa sebab? Mak kita kata sebab gini tak molek begini. Kita kena tengok betul tak mak kita kata. Betul ikut perkataan mak kita. Faham lagi? Makmu kan bukan mak orang. Mak tu hawi seorang, ayah seorang. Betul tak? Kalau anak ramai, 7 anak, 8. Mu anak apa orang ni? 7. Mu mak apa orang? 11. Ngaruk mak. Orang tanya mak apa orang? Seorang tu. Dah. Ikut. Hak mak kita kata tu begini-begini tu tak betul. Pelawak je. Orang mari tipu mak kita. Tak apa kita kahwin. Kerana kita betulkan hak mak ni silap begini-begini. Faham? Tapi kalau mak tu kata betul, tak molek, kita ikut mak kita. Mak kita pilih dia seorang, kita ada pilihan sendiri. Pilihan mak kita ni molek, pilihan kita ni tak molek pada agama, ikut mak. Kerana mak sesuai dengan Nabi. Hak mak ni tak pakal ni sebuah agama, tapi pilihan kita elok pada agama, pilih hak kita. Faham? Dah kalau mak dah restu lagi, orang kata tak banyak jodoh, tu hak cerai belaka tu, restu belaka tu. Faham? Dia tak kait dengan cerai tak cerai. Faham lagi? Cuma bila dia belum bersetuju, dia usah gaduh, kita pujuk dia dengan baik. Faham lagi? Jangan left buruk itu mak itu kan. Sebab orang puang ni payah sikit. Mak kan orang puang, mana ada orang mak lelaki. Kalau ayah dia mudah. Ayah mak dia teliti kan benda gini. Betul tak? Kalau pak tak ada benda. Mak kata lah tak kenal, aku kata tak kenal. Faham lagi? Mak kerah kan, betul tak? Nampak lembek kembang katung kaget. Kerah. Beh dari Mako. Betul tak? Aku kata jangan. Tak ada orang puan lain ke? Dia pesan gitu. Nampak? Kalau ayah ada gitu, dah ke mana ayah? Ayah apa melangkah, ada nampak puan molek lah. Kalau nak molek lagi buat dengan ayah sekaligus. Ayah nak hati lah. Nampak tak? Ayah dia gitu je. Betul tak? Tengok kalau kan nikah, ayah ada sibuk berapa dulang ada tak? Ada. Tapi mak nak buat 3 bekah. Dah buat 3 bekah. 7 bekah kau buat. Dah buat. Habis sikit 5. Aku nak buat 7. Tu mak. Ayah ada sibuk bekah-bekah. Ada. Orang ajak pergi dah ajak sudah. Faham lagi? Tu orang lelaki ni orang baik. Betul tak? Jadi orang baik. Dah. Sebab tu sudah tanya pada bini. Soalannya yang terakhir pada malam ini. Adakah suami wajib tidur sebelah kanan isteri atau sebelah kiri? Dosa tak suami tidur sebelah kiri?
Tak ada orang tanya gitu soalan gini. Nilai kali ya. Baik, tidur sebelah-belah mana pun boleh belaka. Mana ada wajib tidur belah kanan bini, belah kiri bini? Tak ada. Faham lagi? Ada apa? Hak mana pula batu kena tidur belah kanan. Dan ini tidur belah kiri. Dia tidur ini, kita ni sampai masa tidur, ialah yang terbaik ialah tidur sunnah. Seperti diletakkan mayat di dalam kubur dalam liang. Tak menghadap kiblat. Nabi suka sekali menghadap kiblat, dan tangan kanan Nabi letak di bawah pipi gitu. Faham lagi? Mula-mula bukan gitu omong. Kalau gitu omong kena ikat. Berapa ikat bang? Takut habis sunnah. Tak payah. Mula-mula saja. Kaki 5 minit tanganmu gerak. Tak apa dah. Faham? Kerana kita kasih pada apa yang Nabi kasih. Betul tak? Kerana dia kekasih Allah. Apa dia suka, kita suka tak? Dah. Dah kalau dia mampu, kita buat. Nak? Dia gitu. Dah kalau nak tidur, dah baru nikah. Baru nikah nak tidur, beradab muka. Bini, laki beradab kiblat. Bini jadi menghadap belakang kiblat. Dah kita nak tengok kiblat pula bang. Pusing kau ni pula. Jadi rohak dah. Rohak lah. Adin tu yusra, agama mudah ya. Dimaafkanlah. Betul tak? Dah mu baru kahwin, anda mau tengok muka dah. Bukan sampai ke haram. Bukan wajib tengok kiblat. Faham lagi? Dah mu baru nikah. Betul tak? Memang kan tengok muka gitu. Tangan bini buah atas pinggang kita. Tangan kita buah atas punggung ni tinggi pula kat tu. Bang. Buat tak bau. Dah jenis punggung besar gitu, tangan nak tidur kan nak tidur. Bang. Kalau punggung kecil dia tidur je negara. Buat pinggang lah je macam robok dah gitu. Tak. Tak apa kau andamu lah. Asal bahagia sudah. Tidur baca doa, minta berlindung daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Dan tidur ngadak gitu pula, dok lama mana pun. Kejap je tak. Biasa kan dan boleh anak 3-4 orang tak ngadak dah. Betul tak? Kalau mu baru nikah, guna peluang baik-baik untuk bermesra dengan suami isteri. Dan anak ada hak lagi. Betul tak? Ngadak hidung tak boleh tidur. Cik Mak, ngadak. Lah ni dak dah. Tu padahal baru lagi tu. Dah jadi tok orang ada. Tok orang ngadak muka je tok. Toki ngetuk tidur, ngadak muka tak ada. Ngadak kau ni tidur suku dah. Tuk tidur tamu. Toki ni nak apa? Atas gerai bomoh. Faham tak? Dengan kubang, dengan beruk dia belakang kebun. Itulah. Baru-baru lah kita ngadak. Tapi jangan sampai kita menyusahkan dalam nak mencari benda-benda yang kebaikan. Pandai-pandai kita fikir. Jangan sampai kita wajib kena ngadak sini. Sebenarnya itu bukan satu kewajipan. Kalau dalam kita mudah, maka kita tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.